Dan saya dah bagi tahu dah kepada tuan-tuan dan puan-puan, amalan kita ini, yakni amalan yang kita kerjakan ini, ada amalan yang Nabi sebut satu dapat satu. Buat satu dapat satu. Nah, ada amalan buat satu dapat 10. Okay? Allah ganda sampai 10. Ada amalan buat satu Allah Ta'ala ganda 70. Nah, ada satu lagi amalan buat satu Allah Ta'ala ganda sampai 700. Ya? Dan ada satu amalan Allah Ta'ala gandakan dia lebih daripada 700. Dan ada satu amalan yang paling tinggi, Allah Ta'ala sahaja yang tahu amalan tersebut banyak mana pahalanya. Ya? Sebagaimana kita memanah, kita menembak dalam pandai. Kita tembak kena kat sini dapat 1, lepas sini dapat 3. Nah, kalau kena kat sini 50 markah contoh. Bola macam tu juga. Kita baling sini ke sini dapat 1, kalau baling sini dapat 2, sini dapat 3, jauh lagi dapat 5. Nah, maka tuan-tuan apa dia dapati dari kasih sekalian, semuanya itu apa yang Nabi sebut itu adalah disebut sebagai tasji', yakni nak merancakkan lagi rasa nak kita kepada akhirat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia duduk seorang-seorang, ya, dia pun menangis. Kemudian masuk Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Bila Sayyidina Umar masuk, dia tanya, "Kenapa kau menangis ya Abu Bakar? Nah, ada benda hilang ke?" Nah, kita ni biasanya kalau menangis tu adalah tu benda hilang. Nah, kereta hilang ke, barang mah hilang ke, duit hilang ke, ataupun bini dia hilang tak tahu hutang ke mana pergi. Nah, ataupun suami dia hilang tak tahu hutang ke mana pergi. Dah 2 hari dah tak balik. Biasa tak pernah macam ni. Call tak dapat, masalah bau je. Menangis kita. Maka itu bukan taraf Sayyidina Abu Bakar. Nah, nak menangis hilang duit, nak menangis hilang kereta, nak menangis hilang tu bukan taraf dia. Nah, sebab taraf dia tu orang yang digelar dengan Al-Asharatul Mubasyirin bil Jannah, orang yang telah dijamin oleh Nabi syurga, duduk atas dunia lagi, tak mati lagi. Nah, Nabi jamin dah. Itu bukan taraf dia nak menangis pasal benda-benda gitu. Nah, lalu dia jawab, "Wahai Umar, aku ni menangis bukan apa," dia kata. "Berkali kita ni ataupun aku ni dah ada sifat munafik," dia kata. Pasal apa pula? Sebab bila aku duduk dalam masjid ni, tak nampak dah benda lain. Duk nampak pahala. Duk nampak nak baca Quran, duk nampak nak selawat pada Nabi, duk nampak banyak benda. Bila balik di rumah, tak ada benda tu. Mana? Duk sibuk dengan itu, duk sibuk dengan ini. Cuba kita tanya, bagaimana dia seorang Sayyidina Abu Bakar, orang nombor 1 tu. Ya, orang yang nombor 1. Dan jaminan daripada Nabi masuk dalam syurga dah, walaupun duk hidup lagi atas dunia ni, jaminan Nabi dah. Salah seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga. Dia boleh terpitah macam tu. Kita, saya lah maksudnya, tuan-tuan saya tak tahu. Saya jauh lagi lah tuan-tuan. Kita kan duduk kat sini, tak banyak mana duduk sibuk dengan banyak baca Quran dengan apa. Kalau setengah tempat tu sibuk dengan rokok tepi sebelah beranda gitu. Kalau duduk dalam ni pula, dia baca Quran sekejap, sembahyang sekejap, lepas tu jumpa dengan member dekat belakang, ustaz pun tak mari, sembang pula, ngungang-ngungang. Tu tempat saya lah. Tak tahulah sini, tempat saya cakap tu, masjid saya, surau saya. Biasanya gitulah. Sini saya tahu. Duduk di sini pun kita tak banyak dah dengan amalan. Para sahabat tak ada dah duduk dalam masjid tu, dia memang dia ingat untuk amalan dah. Tak ada dah benda lain. Baik, bila kita duduk di rumah, lagi banyak. Lagi banyak. Nak layan esteronya, nak layan bininya, nak layan anak. Lepas tu layan cucu pula. Anak tak ada, cucu pula. Banyak cerita. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, kita ni munafik. Yang kata di rumah, kalau macam tu, aku pun ada juga. Orang taraf nombor 1, nombor 2 boleh terfikir begitu. Kita tak taraf nombor yang tak tahu nombor berapa. Kalau segi bola sepak, negara kita berada di ranking yang ke berapa? 160 lebih tak?
Mungkin itu ranking kita lah tu. Ataupun lebih lagi. Nah, ranking Sayyidina Abu Bakar ni ranking yang pertama. Dengan ranking yang kedua. Boleh berfikir sedemikian. Saya pun tak sempat akal saya nak fikir macam mana mereka ni. Ada? Tu. Pelik. Satu benda yang pelik. Sebab tu iman ini benda yang pelik. Bila seorang itu masuk ataupun meluk Islam dan iman dia duduk bertapak dalam hati dia jadi benda pelik selalu. Benda yang orang kata tak logik di akal. Tapi logik di iman. Bila orang masuk Islam zaman mula-mula dulu. Bila Nabi kata kena sabarlah kita. Sabar mereka siapa terpaksa kena rumah tak ada, itu tak ada. Nabi kata berpindah, berhijrah. Berhijrah mereka itu siapa tinggal harta benda, rumah dan tanah sebagainya. Pelik. Zaman kita ini orang nak mengumpul harta. Orang nak mencari harta. Bila ada iman, dia akan berlaku benda-benda yang pelik. Benda-benda yang tak logik oleh akal. Orang nak menyimpan harta, dia nak membuang harta. Orang tak nak mati, dia nak mati. Itu kan pelik. Tapi sebenarnya bila seorang itu ada iman dan iman dia kukuh, maka dia tak jadi benda yang pelik bagi diri dia. Maka Sayyidina Umar kata, kita pergi jumpa dengan Rasulullah lah. Tak apalah, mereka senang. Ada apa-apa masalah, terus pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal mereka hidup di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau berlaku apa-apa, nak pergi berjumpa dengan siapa? Kalau pergi berjumpa dengan tok guru tu, berjumpa dengan orang ni, orang kata cok pula. Ni yang ni pula. Ni yang diterima pakai pasal geng ni, ni tak terima. Pula. Maka bila pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut sebagaimana apa yang berlaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Dia kata begitulah iman. Iman ni ada turun naik. Bila kita duduk di sini, iman kita naik. Sebab kita tengok semua baca Quran, kita pun baca Quran. Semua tengok duduk diam tak bercakap, kita pun duduk diam tak bercakap. Bila kita balik duduk di rumah, banyak benda. Nak layan itu, nak layan ini, layan astro, layan banyak benda lagi. Jadi di mana itu tuan-tuan, maka berhati-hatilah sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar tadi. Dengan kita payahlah tu. Saya dah payah. Baik. Berikutnya, seiring dengan janji Tuhan tersebut, kita dalam tajuk sebut ini fadilah sedekah, yakni kelebihan kita bersedekah. Tuan-tuan dan puan, memang betul pun. Salah satu daripada seseorang itu mendapat doa daripada malaikat, sedekahlah. Salah satu daripada kalau kita nak dapat pahala ataupun kita nak dapat doa daripada malaikat, orang yang paling rapat dengan Allah Ta'ala, malaikat lah. Kalau kita nak dapat doa daripada malaikat, salah satu daripadanya dalam bab infak, iaitu apabila berpagi-pagi oleh manusia, lalu dia menginfakkan hartanya, maka Nabi kata turun dua orang malaikat. Dan di kita sedekah mari subuh tu, bawa duit terus-terus. Tak payah bawa banyak pun tak apa, RM10 pun tak apa, RM5 pun tak apa, RM2 pun tak apa, RM1 pun tak apa. Yang penting tiap-tiap pagi tu ada je kita masuk. Ada RM5, masuk RM5. Ada 10, masuklah 10. Tengok hari ni baru dapat gaji, dapat bonus lagi. Dapat masuk 50. Tak kisahlah. Tak payah RM50 pun, 50 sen pun tak apa. Takkan tu apa pengurusi suara nak marah. Dia tak marah. 50 sen tu boleh bayar ada GST ke apa. Contoh, tak ada kena-mengena dengan hidup dan mati. Maka oleh yang demikian, siapa dia yang berinfak hartanya waktu pagi, sebab Nabi sebut malaikat tadi turun waktu pagi. Apabila orang itu infak hartanya seikhlas mana dia, maka itu terpulang dia dengan Allah Ta'ala. Maka malaikat tadi berkata, berdoa, wahai Tuhan, kau bagilah keluasan kepada orang yang infak hartanya ini. Allahumma ati mumfikan khalafan. Keluasan, kesenangan, kemudahan. Dan bagilah kepada orang yang kedekut ni, orang yang tak nak infak kepada hartanya ini, apa dia? Kesempitan. Kalau kita nak terdapat, amal lah tiap-tiap pagi. Satu.
Yang kedua, malaikat akan berdoa juga kepada seseorang itu selagi mana dia duduk di tempat dia selepas daripada sembahyang. Dengan beberapa syarat. Nah, lepas imam bagi salam kiri kanan, dia tak bangun. Nah, sebab kalau di masjid saya tu banyak ini gitu. Lepas orang bagi salam dia tak nak balik lagi pun, tapi dia bangun daripada duduk di saf tamu ataupun kedua, duduk belakang. Tak tahu dia nak cari apa, tak ada dekat belakang. Hanya dia berzikir juga dekat belakang tu pun. Imam baca subhanallah, dia subhanallah. Imam baca ayat kursi, dia ayat kursi. Imam angkat tangan, dia menadah tangan. Imam baca doa, dia amin. Rugilah. Sebab Nabi kata, siapa yang kekal duduk di tempat sembahyang dia tu, selepas daripada imam bagi salam dengan dua syarat. Yang pertama, tak berketuk, ini tidak batal sembahyang. Yang kedua, tidak bercakap-cakap, maka selama itulah malaikat itu akan berdoa untuk dia. Bila dia angkat punggung pergi duduk di tempat lain, tak ada. Habis. Ni. Kalau nak lah. Kalau tak nak macam mana? Takkan saya nak paksa. Kalau saya jadi imam lepas isyak nanti, jangan pergi duduk belakang-belakang. Duduk sini. Takkan saya nak kata gitu. Terpulang lah. Kalau nak, duduk. Kalau tak nak, pergi duduk belakang. Mungkin malam ni tak ada lah sebab saya ingat saya sebut ni. Tapi malam esok, malam lusa mungkin ada lah. Kalau dia lupa, nak buat macam mana? Kalau lupa, nak buat macam mana? Cuma jangan buat lupa. Tak dapat.